Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada anak-anak, adik-adik dan keluarga sekalian, hari ini Bapa akan meneruskan seperti biasa tazkirah, dan seperti biasa juga kita akan bahagikan tazkirah ini kepada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah hadis yang ke-6 dari Matan Arba'in, dan bahagian kedua hari ini kita akan bicarakan tentang tindakan-tindakan yang perlu kita ambil untuk melembutkan hati kita. Kerana di dalam hadis yang ke-6 ni terdapat cerita dalam hadis ni berkaitan dengan hati. Jadi untuk kesempatan itu di dalam bulan Ramadan, kita cuba bicara sikit bagaimana cara untuk melembutkan hati yang keras. Itu bahagian kedua pada tazkirah hari ini. Alhamdulillah, selepas sampai 6 hari kita bertazkirah ni, Bapa rasa Bapa pun banyak belajar ni. Kerana nak tiap-tiap hari nak buat tazkirah ni, Bapa terpaksa buat research dan baca, dengar rakaman-rakaman ulama-ulama tentang subjek-subjek yang nak dibincangkan. Selama ini bila Bapa baca hadis, Bapa tak berapa macam boleh rasakan roh dia, kerana kita tak betul-betul faham the story behind the hadis ataupun the tafsiran kepada hadis-hadis tersebut. Jadi untuk memahami dan kita menjiwai hadis-hadis yang kita baca itu, maka perlulah kita mencari, mengkaji syarahan-syarahan berkaitan dengan hadis yang dibaca tu. Seperti yang Bapa kata, dalam zaman sekarang ni kita memang tak ada excuse lah, kerana we press the internet, the button of your computer, then you can select the tajuk-tajuk tu, then you can get so many penceramah tentang subjek yang kita nak buat tu. Jadi kita boleh pilih, ada penceramah mungkin kita dengar, kita rasa tak berapa sonok, kita rasa boring, kita boleh tukar. And finally we find the one that suit us, the one that we feel that we can understand clearly, dan dia merasap ke dalam hati kita. Jadi kita pergi kepada hadis yang ke-6, dan Bapa akan baca hadis tersebut. Al-Hadis As-Sadis. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna halala bayin wa innal harama bayin wa bainahuma umuru mustabihat la ya'lamuhunna katsiran minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat wa waqa'a fil haram karra'i yar'a hawlal himay yushiku an yarta'a fi ala wa in likulli malikin himay ala wa inna hamillahi muharimu ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu, wa hiya qalbu hati. Rawul Bukhari wa Muslim. Sekarang Bapa baca terjemahan hadis tersebut. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu pun nyata,
Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang kesamaran, yakni yang subhat, yang tidak diketahuinya oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa memelihara dirinya dari segala yang subhat dan yang kesamaran, sesungguhnya ia memelihara bagi agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa jatuh ke dalam perkara kesamaran, jatuhlah ia ke dalam yang haram, seperti seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan. Bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangannya. Ketahuilah bahawa larangan Allah ialah segala yang haramnya. Ketahuilah bahawa di dalam badan ada seketul daging. Apabila ia baik, baiklah badan seluruhnya. Dan apabila ia rosak, rosaklah sekaliannya. Ketahuilah, itulah yang dikatakan hati. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi seperti hadis-hadis yang lepas, hadis yang ke-6 juga mempunyai nilai yang amat tinggi kepada Islam ini, kerana hadis yang ke-6 ni juga menjadi landasan kepada hukum-hukum Islam. Jadi seperti yang bapa kata di tazkirah yang lepas, hadis yang pertama, hadis yang kelima dan yang ke-6 ni, campur 3 hadis ni adalah asas foundation kepada syariat Islam. Amat penting untuk kita memahami. Jadi kalau kita hidup di dunia ni, anak-anak semua, dan kita tak faham hadis-hadis ni yang menjadi landasan pada akidah kita, jadi macam mana kita nak praktikkan Islam dengan sempurna. Jadi kita akan banyak buat salah dan kita akan tergelincir dari akidah kita. Jadi it's important. So apa yang bapa buat ni, membaca hadis ini tiap-tiap hari kepada anak-anak dan adik-adik sekalian, ialah semua orang kata starting point. Jadi bapa mohonlah, bapa minta supaya anak-anak dan adik-adik dan keluarga semua try to go and study this. Bapa sendiri rasakan dalam bulan puasa kali ini, bila go through this hadis one by one and then reflecting on what the message the hadis is sending to us, then bapa mula rasa dia merasap ke dalam sanubari, dan kita lebih rasa khusyuk dan lebih rasa the beauty of Islam, Allah yang anugerahkan Islam ni kepada kita. We are very very lucky to be a Muslim. Jadi perkara yang pertama yang diberitahu di dalam hadis ni, apa yang halal itu jelas, apa yang haram itu juga jelas. Tetapi apa yang di antara halal dan haram ni, yakni perkara-perkara syubhat ni, ini yang tidak jelas. Dan Rasulullah SAW dia baginda cuba mengkaitkan benda syubhat ni dengan cerita gembala kambing. Gembala kambing yang membawa kambing dia, ternakan dia pergi makan rumput. Dia kata bila bawa kambing makan rumput tu, janganlah pergi bawa dekat dengan kawasan larangan. Kerana bila kambing tu nanti tengok kawasan larangan dekat tu rumput dia lagi, jadi takut-takut kambing tu akan pergi makan rumput yang bukan hak dia. Jadi makan makanan yang haram lah di luar ni. Jadi bila kita membuat perkara yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya, jadi takut-takut kita akan tergelincir masuk kepada perkara yang haram. Dan ini dalam hidup kita sekarang ni banyak kita berpengalaman tentang perkara ini. Contohnya kata hubungan lelaki perempuan. Lelaki perempuan, jadi kita Quran cakap kita jangan menghampiri zina, la taqrabu zina. Dia tak kata terus jangan berzina, tapi dia kata jangan menghampiri zina. Kerana bila kita menghampiri benda-benda yang was-was, kata kita berdua-duaan dengan perempuan, naik kereta sekali pergi tempat manakah, jadi takut-takut ini akan
membuat kita nanti terjebak. Kerana seperti yang kita tahu, ada hadis yang mengatakan bila ada seorang lelaki dengan seorang perempuan, yang ketiga ialah syaitan. Jadi syaitan inilah yang duk gerakkan dia punya, orang kata, usaha dia untuk nak mempengaruhi kita supaya dari benda yang sama-sama ni kita akan masuk pada benda yang terjebak, melakukan benda yang haram. Umpamanya, kadang-kadang dalam buat bisnes ni, kawan-kawan kita yang kita nak, dia suka pergi karaoke. Kita tak suka. Kita ni ahli ibadat dah katakan, kan? Kita tak suka. Tapi pasal nak atas kepentingan bisnes, kita pun pergilah ke tempat night club ke apa, kononnya tak apa. Kita tak get involved. Tapi itu dalam istilah kita menghampiri benda yang subhat. Begitu juga dalam kata investment. Dalam investment dulu banyak katakan bila ada investment to involve profit from bank, dan profit from bank ni yang bank itu tidak mengamalkan bank secara Islam. Jadi kita invest dalam share ke apa. Jadi share kita tu di dalam benda yang bersubhat. Jadi I'll come back to why we should not ni benda yang bersubhat ni. In the second part of the tazkirah, perkara yang melembutkan hati. Jadi seperti yang Bapak cakap tadi, Rasulullah SAW, dia equate jangan buat benda bersubhat ni supaya seperti pengembala kambing tadi, yang membawa kambing dia, ternakan pergi makan berhampiran atau bordering kawasan larangan. Jadi bahaya, takut kambing dia nanti akan makan rumput yang bukan kepunyaannya, makan rumput orang lain tanpa kebenaran apa. Jadi makan benda yang haram. Jadi itu tentang apa ni. Jadi dalam Islam ni kita patut orang kata wara' dalam nak handle benda-benda bersubhat ni, kita patut wara'. Apa erti wara'? Wara' ni erti dia berhati-hati. Sebab tu bila kita sebut seorang tu wara', maksud dia orang tu dia berhati-hati dalam tindakan, dalam amalan dia, dalam ibadat dia. So we should actually practice the same thing. Kita patut jadi seorang yang wara'. Kita patut berhati-hati di dalam kerja kita. Umpama kita nak makan, pergi restoran nak makan, kita kena pastikan yang makanan kita tu halal dan restoran tu beli dari punca-punca yang baik, bukan punca-punca yang compromise, yang mana halal haramnya kita tidak pasti. Macam kat Malaysia ni pun banyak. Kadang-kadang dia kata restoran tu pork free je, kan? Bukan halal certified by JAKIM. Jadi kita kena jaga dalam pemakanan kita. Kerana pemakanan kita juga akan boleh orang kata membuat kita memasuki dalam amalan-amalan yang bersubhat. Dan saya rasa amalan bersubhat ni luas, amalan dia luas dan boleh masuk dari segi ibadat dan juga dari segi muamalat. Jadi itulah sebabnya kita patut mengkaji setiap tindakan yang kita ambil tu.